Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Mula-mula sekali Pika nak minta maaf sangat sebab Pika dah lama tak upload video. Ada beberapa sebab kenapa Pika dah lama tak upload video. Yang pertama sebab hari tu Pika kena booster yang mana Pika demam selama seminggu, sakit-sakit badan semua. Dan yang kedua sebab Pika pindah rumah. Dan yang ketiga pula sebab Pika busy sangat dengan shooting untuk Automology Channel yang mana kalau korang sebelum ni pernah tengok Pika buat review tentang banyak kereta. Dan the latest one adalah kereta Mercedes-Benz AMG A35. Sebelum Pika teruskan dengan kisah kali ini yang berkaitan dengan Ulik Mayang, Pika rasa Pika patut ceritakan sedikit sebanyak tentang asal-usul lagu Ulik Mayang. Sebenarnya, lagu Ulik Mayang ni merupakan lagu masyarakat Terengganu yang sehingga kini didengar dan selalu dikaitkan dengan kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga banyak juga orang yang kena rasuk selepas mereka mendengar lagu tu. Sebenarnya, kisah di sebalik lagu Ulik Mayang ni dikatakan berlaku ratusan tahun lalu sewaktu kebanyakan daripada masyarakat kita pada masa tu masih lagi mengamalkan kepercayaan tahyul. Lirik asal lagu tu menggambarkan perjuangan seorang dukun bertarung dengan 7 puteri daripada alam bunian yang mengganggu seorang nelayan. Pada masa tu, katanya, lelaki ni yang juga seorang nelayan tidak sedarkan diri selepas dia dan kawan-kawan dia pergi menangkap ikan dan pada masa tu, lelaki tu terjatuh daripada bot akibat dipukul oleh ribut. Akhirnya, mereka semua ni pun terdampar dekat tepi pantai dan pada masa tu, semua nelayan lain sedarkan diri kecuali seorang sahaja daripada kalangan nelayan tu yang tak sedarkan diri. Jadi, pada masa tu juga, kesemua mereka ni ataupun masyarakat pada zaman tu percaya yang roh lelaki berkenaan telah pun ditangkap ataupun terperangkap di alam bunian kerana dia ni mungkin telah pun membuatkan salah seorang daripada puteri tu jatuh hati dekat dia. Jadi pada masa itulah ada seorang dukun ni yang bertanggungjawab untuk melakukan ritual untuk memulihkan balik semangat nelayan tu sebelum pada masa tu dukun tu pun bertarung dengan seorang demi seorang puteri bunian tu tadi. Pertarungan ni katanya memang sangat sengit sebelum akhirnya dukun tu pun berjaya untuk menyedarkan lelaki tersebut. Maksudnya dekat sini kesemua puteri bunian tu berjaya dipujuk untuk kembali semula ke tempat mereka dan melupakan niat mereka untuk menakluk nelayan tersebut. Mungkinlah ada beberapa mitos ataupun mungkin ada beberapa kepercayaan masyarakat kita tentang lagu ni. Ada yang percaya yang sebenarnya 7 adik-beradik puteri bunian tu sebenarnya berasal daripada laut. Dan ada juga yang berpendapat ataupun ada juga masyarakat zaman dahulu yang percaya bahawa sebenarnya kesemua 7 puteri tu sebenarnya berasal dan menetap di sebuah bukit di kawasan Terengganu dan kini bukit tu terkenal ataupun dikenali sebagai Bukit Puteri. Selain daripada penduduk setempat ni percaya yang puteri-puteri tersebut ni telah pun menetap di Bukit Puteri dekat Terengganu, mereka juga percaya yang sebenarnya lirik lagu Ulik Mayang tu sebenarnya ditujukan khas kepada puteri-puteri bunian tersebut. Jadi dekat sini selepas korang dah tahu tentang sedikit sebanyak tentang lagu Ulik Mayang, so sekarang kita akan teruskan dengan kisah kali ini. So, untuk video kali ini sebenarnya Pika nak kongsikan tentang satu kisah seram yang dikongsikan oleh Yuna. Yang mana kejadian ini berlaku dekat dia dan juga dekat kawan dia dekat sebuah asrama. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Dalam jalan cerita ni, ada 2 orang watak. Yang pertama adalah Yuna dan yang kedua adalah roommate dia yang bernama Lin. Untuk pengetahuan korang, Lin ni dia merupakan antara salah seorang daripada biru asrama. Jadi sebagai biru asrama memang tanggungjawab dia untuk selalu datang ke asrama lebih awal berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain. Jadi disebabkan oleh
Yuna ni dia nak temankan kawan dia. So dia pun datanglah ke asrama tu awal bersama dengan Lin. So maksudnya dekat sini korang kena imagine yang dekat kawasan asrama tu tak ada orang sangat. Kecuali ada beberapa orang sahaja biru asrama yang kena datang awal berbanding dengan budak-budak lain. Nak dijadikan cerita, pada satu hari ni sebelum waktu maghrib, kawan dia iaitu Lin ni telah pun buka satu lagu iaitu lagu ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, lagu yang dia mainkan pada hari tu dekat asrama tu adalah lagu versi ori. Dan dekat sini Yuna tu ada bagi tahu yang sebenarnya dia tak tahu daripada mana Lin dapat lagu ni yang versi original. Dan lebih pelik pula, semasa Lin dengar lagu tu bersama dengan Yuna, dia menari tau. Seolah-olah dia menghayati lagu yang dia mainkan sebelum waktu maghrib tu. Korang bayangkan, dia dengar lagu Ulik Mayang versi original sebelum waktu maghrib dan pada masa yang sama juga dia menari mengikut rentak lagu tu. Selepas tu masuklah waktu maghrib dan lepas mereka berdua ni solat maghrib, Yuna ni dia nak pergi ke kantin, manakala si Lin ni pula dia nak pergi ke toilet. Jadi Lin ni dia bagi tahulah dekat Yuna, jomlah temankan dia pergi ke toilet sekejap. Dan Yuna ni pun bagi tahu tak apalah dia nak pergi terus ke kantin dan dia akan tunggu Lin ni dekat kantin. Tetapi yang peliknya, selepas 15 minit Yuna ni sampai dekat kantin, dia tunggu si Lin ni tahu. Tapi Lin ni tak munculkan diri. Jadi dia rasa pelik dan hairanlah sebab takkanlah Lin ni lama sangat dekat toilet kan. Jadi dia pun pergilah check apa yang jadi dekat Lin. Lepas tu dia pun mulalah cari Lin ni dekat kawasan toilet. Dalam lebih kurang 5 minit dia cari tapi kawan dia tu tak ada. Dia pun pergilah balik semula ke bilik mereka. Dan sejurus lepas dia buka je pintu bilik dia tu, dia memang sangat terkejut sebab dia nampak Lin ni pada masa tu tengah pasang lagu Ulik Mayang sambil menari. Dan lagi pelik ialah cara dia menari tu adalah seperti seseorang yang memang sangat pandai menari. Sedangkan mengikut Yuna, Lin ni adalah seorang yang sangat keras. Kayu lah katanya bila dia menari. Jadi disebabkan dia rasa yang ada something wrong dengan kawan dia tu, sebab kelihatan kawan dia, si Lin tu seperti sedang dirasuk sambil menari lagu Ulik Mayang. Macam dia tak sedarkan diri masa dia tengah duk menari tu. Jadi Yuna pun pergilah panggil warden sebab dia sangat-sangat takut pada masa tu. Jadi disebabkan dia ni kalut nak pergi cari warden, tak nak dia terpaksalah tinggalkan Lin tu seorang diri duk menari dekat dalam bilik tu kan. So dia pun berlari pergi cari warden dan dia bagi tahulah dekat warden apa yang berlaku semua. Dan lepas tu warden pun nasihatkan dia supaya pergi tunggu dekat bilik sakit. Sementara warden ni pula akan panggil ustaz untuk mengubati Lin. Sebab masa tu mungkinlah mereka ni dah syak yang Lin tu mungkin kena rasuk pada masa tu. Masa dia on the way nak pergi ke bilik sakit tu, selepas warden bagi tahu dia untuk tunggu dekat bilik sakit kan. Masa dia duduk berlari nak pergi ke bilik sakit tu, sekali dia terpaku sebab dia nampak dekat tangga ada kawan dia tau. Maksudnya Lin ada dekat tangga sambil menari dan lebih menakutkan bila dia nampak dekat belakang Lin tu ada 7 puteri yang tengah menari bersama-sama dengan Lin. Tetapi yang lagi teruk adalah muka 7 orang yang belakang Lin tu sangat-sangat buruk. Bila dia dalam keadaan terlampau ketakutan kan, kebiasaannya memang kita akan kaku dan menggigil, betul tak? Jadi itulah benda yang berlaku dekat Yuna ni. Dan lagi menakutkan bila Lin yang kena rasuk tu perlahan-lahan datang menghampiri Yuna tau. Dan lepas tu Lin tu pun berbisik. Lin cakap, "Jangan disuruh kami kalau kau tak mampu untuk bersemuka. Kawan kau bermain dan berhenti di saat kami sedang bergembira." So maksudnya dekat sini, suara garau tu mungkin suara antara salah seorang daripada puteri Ulik Mayang yang merasuk Lin pada ketika tu. Dan disebabkan oleh Yuna ni terlampau takut, yelah kan, dah lah dia nampak Lin bersama dengan 7 puteri tengah menari dekat belakang tu. Dan pada masa yang sama juga benda tu menghampiri dia, lepas tu bagi warning dekat dia. So disebabkan terlampau ketakutan ni, masa itulah mungkin si Yuna ni dia tak sedarkan diri, dia terus pengsan.
Beberapa lama kemudian, dia pun sedarkan diri dan bila dia sedar tu, dia nampak Lin ada dekat sebelah dia bersama dengan ustaz yang merawat dia pada ketika tu. Dan bila ustaz ni nampak yang Yuna ni telah pun sedarkan diri, ustaz tu pun tanyalah dekat Yuna ni, apa yang berlaku? Apa yang kamu nampak tadi sampai kamu pengsan kan? So Yuna ni pun bagi tahulah apa yang benda yang berlaku. Dia nampak Lin menari, Lin pasang lagu Ulit Mayang dan sebagainya. Dan masa itulah ustaz ni bagi tahu dekat Yuna, sekiranya dia masih lagi nampak benda tu ataupun makhluk tu berada berdekatan dengan mereka pada ketika tu, minta maaflah pada mereka dan cakaplah something macam kalau boleh janganlah ganggu lagi mereka. Maafkanlah budak-budak ni sebab pasang lagu Ulit Mayang seperti menyeru mereka kan. Dan bagi tahu juga dengan benda tu, ini bukan tempat diorang. Selepas tu, dia pun ikutlah apa yang ustaz tu ajar. Dia bercakap dengan benda tu elok-elok, dia minta maaf dan lepas tu dia juga cakap tempat ni bukanlah tempat makhluk-makhluk tu ataupun tempat puteri Ulit Mayang tu. Jadi dia suruh puteri tu semua tolong balik dan minta maaf dan dia berjanjilah supaya dia takkan ulangi lagi kesilapan dengan pasang lagu ataupun seperti menyeru makhluk tu untuk datang ke asrama mereka ni. Dan selepas tu ustaz tu pun menjalankanlah upacara orang kata upacara mengubatlah budak-budak ni kan, 2 orang ni yang kena rasuk tu semua tadi. Dan lepas tu alhamdulillah benda tu pun hilang. Maksudnya memang benda tu beredar dengan cara baik lah. Walaupun kejadian ni dah pun 2 tahun berlalu, tapi bagi Yuna benda tu masih lagi fresh tau dekat ingatan dia. Sebab dia kata antara benda lain yang dia ingat ialah masa selepas dia bercakap dengan makhluk tu, kan dia macam pujuk makhluk tu untuk pulang semula ke tempat mereka kan. Dia ingat lagi masa tu, pada masa yang sama, Lin ni telah pun mengeluarkan ayat ataupun kata-kata yang mana ianya sebenarnya adalah lirik terakhir baik-baik lagu Ulit Mayang tu. Iaitu yang laut pulang ke laut dan yang darat pulang ke darat. Nasi berwarna hamba sembahkan. Sebelum akhirnya Lin ni pun diam terus. Maksudnya mungkin pada masa yang sama, selain daripada Yuna ni bercakap dengan makhluk tu, Lin ni pun dia macam sedar tak sedar tahu yang dia sebenarnya mengeluarkan ayat tu. Lirik terakhir lagu Ulit Mayang tu. So, dekat sini pernah tak siapa-siapa antara korang yang pernah dengar lagu Ulit Mayang sampai habis dan apa yang korang rasa? Adakah korang rasa meremang ke? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen di bawah dan juga share. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng tu supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.